Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Selamat pagi semua. Okay. Jadi bersama cikgu lagi, Cikgu Karim Faizi bin Muhammad. Okay. Diharapkan pelajar Tingkatan 2 terus bersemangat lah untuk sesi PBR kita pada hari ini. Okay. Iaitu sedikit sambungan daripada bab pengangkutan di Malaysia. Jadi sebelum ini, pada kelas yang sebelum ini kita belajar tentang sedikit tentang jenis-jenis pengangkutan darat, pengangkutan air dan juga udara, yang terdapat di Malaysia lah. Baik. Jadi tanpa melengahkan masa, hari ini kita akan masuk beberapa topik. Hari ini tarikh 1 hari bulan 2. Kita akan masuk beberapa topik, iaitu jenis-jenis pengangkutan awam yang terdapat di Malaysia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pengangkutan di negara kita, dan kepentingan pengangkutan darat, udara dan juga air. Baik. Jadi di ayat bab ini, pelajar akan dapat menentukan faktor-faktor, apakah faktor-faktor dapat menguraikan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di negara kita lah. Baik. Tanpa berlengah masa. Kita mulakan dengan pengangkutan awam di Malaysia. Jadi pengangkutan awam di Malaysia ini dimasukkan dengan kemudahan-kemudahan lah. Maksudnya orang awam boleh menggunakan kemudahan untuk membawa dari satu lokasi ke satu lokasi. Baik. Sama juga kita akan bahagikan dia kepada darat, air dan juga udara. Jadi pengangkutan darat, kita ada contohnya bas, kita ada teksi, monorail, transit aliran ringan, LRT. Kemudian kita ada KLIA Express dan bagai-bagai lagi lah. Kalau kamu rujuk buku teks, dia ada juga e-panggilan ataupun kita kenali sebagai e-hailing. E-hailing ini maksudnya kita buat tempahan kenderaan melalui apa-apa aplikasi lah, sama ada apa-apa aplikasi dan juga apa-apa peranti lah. Contohnya Grab, itu adalah e-hailing lah. Kemudian kita ada pengangkutan air. Bagi contohnya boat, ferry, boat express, dan bagai-bagai lagi lah pengangkutan air yang lain. Dan akhir sekali kita ada pengangkutan udara, sebagai contohnya kapal terbang lah. Baik. Jadi ini adalah jenis-jenis pengangkutan. Ini mudah lah, sebab kita lalui seharian. Kita tengok benda-benda ni seharian. Baik. Jadi kita akan masuk yang pertama sekali adalah faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di negara kita. Baik. Jadi terdapat 4 faktor yang utama yang menggalakkan perkembangan jaringan pengangkutan di negara kita lah. Baik. Jadi antaranya adalah bentuk muka bumi, kemajuan teknologi, dasar kerajaan dan juga kegiatan ekonomi. Jadi kalau kamu tengok yang pertama sekali adalah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ini merangkumi apakah jenis. Jenis sama ada tanah rata, sama ada kawasan tanah tinggi, adakah kawasan itu kawasan lebangan sungai ataupun pinggir laut. Jadi kawasan-kawasan ini berbeza-beza lah bentuk muka buminya, dan juga menyebabkan mempengaruhi kegiatan pengangkutan. Jadi sebagai contohnya, kalau kawasan itu adalah kawasan tanah pamah, iaitu tanah yang rata. Tanah rata ni kita masukkan dengan tanah yang berada di bawah ketinggian 180 meter, kita panggil dia sebagai kawasan tanah pamah lah. Jadi kawasan tanah yang pamah, tanah rata ini sesuai untuk pengangkutan. Sebab dia mudah untuk pembinaan jaringan pengangkutan, mudah nak bina jalan raya, mudah. Kalau kawasan tanah tinggi, dia akan makan kos yang sangat tinggi lah, dan sukar. Jadi kalau kita nak bina kawasan di kawasan-kawasan yang tanah tinggi, maksudnya tanah yang lebih ketinggiannya lebih daripada 180 meter ni, dia akan makan kos dan juga masa yang panjang lah. Baik. Yang kedua adalah dari segi kemajuan teknologi. Sebagai contohnya, kita ada pembinaan terowong smart. Terowong smart yang berfungsi sebagai saliran air, dan juga laluan kenderaan. Baik. Jadi terowong smart ni, ini perkataan umum lah. Terowong smart ni adalah
antara 10 terowong yang terbaik di dunia. Okey, yang kamu tak tahu. Hebat. Dia nak mengalihkan sebab masalahnya di Bandaraya Kuala Lumpur ini selalu berlaku banjir kilat. Okey, banjir kilat ni didefinisikan sebagai banjir yang mudah terjadi, cepat. Hujan 2 jam pun dah jadi banjir dah. Okey. Jadi dengan adanya terowong smart ini dapat mengalihkan air daripada Kuala Lumpur tu keluar. Daripada Kuala Lumpur lah. Okey, jadi cikgu ada contoh gambar dia. Sekejap. Okey, jadi ini adalah gambar hadapan lah. Di bahagian hadapan terowong smart. Okey, jadi terowong ni sebenarnya dia ada 4 lapisan. Okey, dia ada 4 lapisan pula. Dia ada 4 peringkat, okey, ataupun peringkat mode. Di mana bergantung kepada hujan lah. Ya, benda ni. Okey, baik. Bergantung kepada hujan, kelepatan hujan lah. Kalau sekiranya dalam keadaan yang tiada hujan, okey, dua-dua tingkat, kamu tengok belah atas dan belah bawah akan digunakan oleh kenderaan lah. Maksudnya ada 2 hala lah situ. Okey, kemudian kalau air hujan sikit, dia akan ada bahagian bawah tu, mode yang kedua tu. Okey, masih lagi kenderaan lalu. Okey, kalau mode ketiga dia tutup. Okey, selalunya kalau keadaan air sampai peringkat yang bawah tu, okey, mode ketiga selalunya akan ditutup lebih kurang dalam beberapa jam saja, dalam 8 jam macam tu je. Okey, tapi sekiranya air terlalu banyak, okey, banjir besar berlaku, dia akan menggunakan mode 4 lah. Maksudnya terowong tu akan ditutup sepenuhnya selama 48 jam. Okey, jadi terowong ni sebenarnya panjangnya lebih kurang 9 km. Tetapi yang laluan kenderaan ni hanya 3 km saja. Okey, yang lainnya adalah untuk mengalirkan air keluar lah daripada Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, keluar daripada situ lah. Okey, dapat mengurangkan masalah banjir lah yang berlaku. Okey. Ini adalah contoh teknologi. Okey, apabila kita ada teknologi yang tinggi, kita dapat bina jaringan pengangkutan yang macam ni. Hebat. Antara 10 terowong terbaik di dunia lah. Okey, kemudian kita ada juga yang kedua, kita ada jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Okey, ataupun jabatan, kalau sini panggil jabatan kedua Pulau Pinang. Okey, jabatan kedua Pulau Pinang. Jadi jabatan ini sepanjang 24 km. Ini adalah jabatan yang terpanjang lah. Okey, di Malaysia lah. Okey. Dia lebih panjang daripada jabatan yang pertama. Jabatan pertama lebih kurang 13 km saja. Okey, ini adalah lebih kurang 24 km. Kalau kamu tengok dia punya jabatan tu, dia dibina dengan bengkak-bengkok sikit. Okey. Sebab engineer dia terpaksa cari kawasan ataupun dasar laut yang betul-betul mempunyai batuan keras. Okey, baru dia boleh letak dia boleh pilih dia punya tiang tu lah. Jadi sebab itulah dia punya terpaksa cari laluan yang berbatuan keras untuk membina jabatan ni lah. Okey, dengan ada jabatan ini dapatlah mengurangkan masalah kesesakan di jabatan yang pertama lah. Okey, daripada untuk masuk ke Pulau Pinang lah, masuk ataupun keluar ke dari Pulau Pinang lah. Okey, baik. Kemudian ada lagi, antara contohnya adalah pembinaan lebuh raya Timur Barat. Okey, yang menghubungkan Grid, Bandar Grid dan juga Jeli. Okey. Dibina merentasi tanah tinggi dan sungai-sungai ya. Itu contoh teknologi. Okey, dan juga sekali kita ada laluan bawah tanah. Bagi contohnya, kamu letakkan contoh projek MRT. Okey, di mana dibina laluan transit aliran ringan, okey, di bawah Bandaraya Kuala Lumpur tu. Okey, jadi ini adalah antara contoh faktor yang kedua lah, iaitu kemajuan teknologi. Okey, baik. Seterusnya. Okey, seterusnya adalah dasar kerajaan. Okey, bagaimana kerajaan bertanggungjawab, okey, membina banyak projek-projek pengangkutan yang moden, okey, bersesuaian dengan kemajuan kita lah. Okey, sebagai contohnya kita ada Suruhanjaya Pengangkutan Awam, iaitu SPAD, SPAD. Okey, yang bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam. Okey. Kalau kamu tengok belakang-belakang teksi ke, dia akan tulis tu. Okey, sila hubungi SPAD. Ini sebenarnya agensi yang bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam lah, pengangkutan awam darat, untuk darat saja. Okey, dia tak ada PAD ke bukan, dia untuk darat saja. Okey, kemudian kerajaan juga dengan ada dasar kerajaan ni, maksudnya sumbangan kerajaan ni telah membina ECRL, iaitu East Coast Rail Link. Okey, di mana ECRL ni nak menghubungkan
Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya dengan Pantai Timur, negeri-negeri Pantai Timur dengan mudah. Cikgu dah jelaskan pada kelas yang sebelum ni, iaitu ECRL ni, panjangnya lebih kurang 630 km macam tu, yang menghubungkan daripada Gombak, projek asal daripada Gombak sampailah ke Kota Baru. 600 km lebih dalam masa 4 jam saja. Maksudnya kalau kamu naik ECRL ni daripada Gombak sampai ke Kota Baru lebih kurang 4 jam berapa minit lah, macam itulah lebih kurang. Jadi mudahlah dengan adanya kerajaan ni, kerajaan kita mengeluarkan beberapa bilion untuk bina prasarana pengangkutan untuk kita. Dan akhir sekali adalah kegiatan ekonomi, di mana kepesatan ataupun pembangunan ekonomi suatu tempat itu memaksa pihak bertanggungjawab, menyebabkan pihak bertanggungjawab terpaksa membina jaringan pengangkutan yang lebih baik lah. Sebagai contohnya, kita ada Bandar Ketih. Bandar Ketih. Ketih ini pada asalnya adalah sebuah kampung nelayan. Dia pada asalnya adalah sebuah kampung nelayan. Akibat penemuan petroleum. Pertemuan petroleum di dasar laut berdekatan dengan pantai di Ketih ini, Terengganu, menyebabkan kawasan ini maju. Dengan adanya pembinaan kilang memproses minyak mentah yang dapat daripada pelantar minyak lah. Jadi kata orang Ketih panggil petroleum ni sebagai emas hitam. Emas hitam sebab dia sangat berharga, sebab petroleum mempengaruhi harga barangan dan macam-macam lagi ekonomi dalam dunia kita ni, petroleum. Jadi sebagai contoh sini, cikgu ada gambar dia. Ini adalah contoh gambar pelantar minyak, salah satu pelantar minyak di Ketih lah. Bukan di Bandar Ketih tu, di laut yang berdekatan dengan Bandar Ketih tadi. Ni contoh pelantar minyak lah. Kamu kalau berminat belajar rajin, boleh kerja sini, pelantar minyak. Kemudian ni contoh kilang. Kilang di Ketih lah, ni kilang Petronas. Ini adalah kilang memproses minyak mentah Petronas. Di Ketih. Jadi Ketih ini juga dikenali sebagai City of Light. City of Light sebab pada waktu malam banyak cahaya-cahaya daripada kilang-kilang ni. Sebab ni contohnya. Sebab itulah dinamakan sebagai City of Light lah. Ni contoh kilang. Ni kilang tadi. Pada waktu malam penuh dengan lampu. Jadi penduduk menggelarkan dia sebagai City of Light lah. Bandar cahaya, bandar penuh dengan cahaya. Ni contoh lah pada waktu malam lah. Jadi dengan adanya kegiatan ekonomi, dengan adanya sumber kegiatan ekonomi di suatu tempat itu mempengaruhi jaringan pengangkutan, akan mempengaruhi jaringan pengangkutan di suatu tempat tersebut lah. Sebagai contoh mudah, kalau dalam exam kamu tak boleh nak fikir Ketih dan sebagainya, kita boleh ambil contoh yang paling dekat dengan kita, iaitu Kulim Hi-Tech. Taman Teknologi Tinggi Kulim. Kulim Hi-Tech. Jadi Kulim Hi-Tech ni kawasan yang perindustrian. Akibat kawasan perindustrian, jadi dia memerlukan satu lebuh raya yang mudah untuk akses dia punya barang-barang, untuk bawa dia punya barang-barang daripada kilang ke pelabuhan. Jadi kita ada pelabuhan terdekat sini adalah Batuut. Jadi di sini dengan adanya kawasan perindustrian ni terbinanya satu lebuh raya, iaitu BKE. Batuut Kulim Express. Ni BKE ni, panjang dia dalam 11 km kot. Jadi dia dapat menghubungkan kawasan perindustrian ni terus ke Batuut pelabuhan. Jadi dia boleh bawa semua barang-barang kontainer dia, semua barang-barang dia daripada industri dia, bawa terus ke pelabuhan lah. Baik. Itu contoh yang paling dekat lah. Kalau kamu dalam exam, kamu tak boleh nak fikir, kamu fikirkan contoh yang dekat-dekat dengan kita lah, iaitu Kulim Hi-Tech. Baik. Itu adalah contoh Itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di negara kita lah. Bentuk muka bumi, cikgu ulang, bentuk muka bumi, kemajuan teknologi, dasar kerajaan dan juga kegiatan ekonomi. Jadi kita akan masuk satu topik, iaitu kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di negara kita.
Okey, baik. Jadi kita bagikan kepada 3, iaitu darat, air dan juga udara lah. Jadi yang pertama sekali adalah kepentingan pembangunan darat. Okey, membawa penumpang dan juga barangan. Okey, ini maksudnya memudahkan pergerakan penumpang lah. Okey, ataupun mempercepatkan proses mengangkut bahan mentah ke kilang ataupun pasaran. Paling mudah sekali adalah lebuh raya Utara Selatan. Okey, begitu juga kita ada lebuh raya lain, sebagai contohnya lebuh raya Persekutuan. Okey, yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Kelang. Okey, Kelang kita tahulah dia adalah kawasan pelabuhan utama di negara kita. Jadi boleh mudahlah bawa barangan apa sebagainya terus ke pelabuhan. Dengan jalan lebuh raya juga banyak kawasan-kawasan pelabuhan yang dapat dihubungkan dengan lebuh raya Utara Selatan. Okey, yang kedua adalah membangunkan bandar satelit. Okey, apa benda bandar satelit ni? Bandar satelit ni adalah bandar yang wujud, okey, sebagai bandar sokongan. Maksudnya sekiranya kawasan itu ada satu bandar yang besar, bandar yang utama. Sebagai contohnya kamu boleh baca, iaitu Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi ada bandaraya yang menyokong, maksudnya jadi kawasan kediaman, okey, jadi kawasan penindustrian, okey. Jadi dapat dihubungkan dengan menggunakan bandar-bandar ini melalui bas, LRT dan komuter. Sebagai contohnya Petaling Jaya lah, paling mudah sekali. Petaling Jaya menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Maksudnya menjadi bandar sokongan, okey, kepada Kuala Lumpur. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan darjah ketersampaian. Okey, ini cikgu cakap dah. Bagaimana kawasan-kawasan dengan ada bagaimana pengangkutan ni dapat menghubungkan banyak kawasan-kawasan. Okey, sebagai contoh dalam tu Grid. Okey, bandar Grid di Perak dan juga Jeli di Kelantan dapat dihubungkan dengan lebuh raya melalui lebuh raya Timur Barat. Okey, lebuh raya ni dah menghubungkan dua bandar, iaitu Grid dan juga Jeli di Kelantan. Meningkatkan sektor perniagaan. Okey, meningkatkan sektor perniagaan. Perkhidmatan kereta api kargo oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad dapat meningkatkan urusan perniagaan dan juga perdagangan. Perkhidmatan train kontainer. Okey, train kontainer yang bawa kontainer tu. Okey, kereta api yang bawa kontainer saja. Okey, kemudian train kargo konvensional, land bridge cross border yang menghubungkan pelabuhan di semenanjung Malaysia dengan pelabuhan di Thailand. Okey, jadi kita boleh menghantar barangan dengan mudah lah menggunakan KTMB. Okey, daripada Malaysia nak hantar ke Thailand terus, sebab kita memang ada jaringan kereta api terus sampai ke Thailand. Okey, baik. Selanjutnya adalah pembangunan wilayah koridor ekonomi. Okey, iaitu kita menarik banyak pelabur asing untuk datang melabur negara kita. Okey, jika suatu ekonomi sebuah negara itu kuat. Okey, ekonomi sebuah negara itu kuat, maksudnya dia akan dapat tarik banyak pelabur. Bila pelabur banyak berani untuk melabur, okey, di negara kita, menyebabkan ekonomi kita semakin meningkat lah. Okey. Contohnya wilayah ekonomi Pantai Timur ECER, Sarawak Corridor of Renewable Energy SCORE dan juga Sabah Development Corridor SDC. Ini contoh-contoh pembangunan wilayah koridor ekonomi. Okey, dan last sekali adalah bagi kepentingan pembangunan darat adalah membangunkan kawasan sekitar. Okey, pembinaan Pendapatan Baharu memajukan kawasan ekonomi. Okey, jadi dengan adanya bagai contohnya lebuh raya Utara Selatan. Okey, kita banyak menghubungkan bandar-bandar yang sebelum ini tidak berapa kurang maju. Okey, dengan adanya lebuh raya Utara Selatan ni dapat kita hubungkan bandar-bandar ni. Sebagai contoh yang paling mudah adalah Sungai Petani. Okey, Sungai Petani. Tengok Sungai Petani sekarang ni semakin maju. Sebab apa? Sebab dia dihubungkan dengan lebuh raya Utara Selatan. Mudah. Okey, kamu tengok lebuh raya Utara Selatan banyak dibina di kawasan-kawasan bandar-bandar utama lah. Okey, daripada Perlis, iaitu daripada Kangar. Okey, Kangar tak ada lebuh raya Utara Selatan. Okey, kita mula dengan sebab dia melalui Bukit Kayu Hitam. Dekat lah, dekat Bukit Kayu Hitam. Kemudian kita ada bandar Alostar, dihubungkan dengan lebuh raya Utara Selatan. Kemudian kita ada Jitra, Sungai Petani, okey, Parit Bunta, Bagan Serai, banyaklah. Taiping, Ipoh, sampailah ke Johor tu. Banyak bandar-bandar yang telah maju akibat daripada perkembangan jaringan pengangkutan ni. Okey, sebagai contoh lain juga kalau kamu baca situ, contohnya Bandar Baru Nilai. Okey, Nilai ni terkenal dengan apa?
dengan industri tekstil, kain. Okey, sugar bagi kaum wanita. Bagi mak-mak ni sugar lah. Okey. Kalau pergi sana tu ramai mata, macam-macam jenis kain, macam-macam kapet, macam-macam jenis kain, macam-macam jenis keperluan tekstil ada sana. Nilai 3. Nanti boleh ajak nanti pergi ya. Ajak mak pergi lah. Ya kamu tak marah lah. Okey. Kemudian kita masuk seterusnya, iaitu kepentingan pengangkutan udara. Okey. Ada dua saja untuk pengangkutan udara, iaitu menggalakkan integrasi nasional. Okey, dengan adanya okey. Dengan adanya perkhidmatan kapal terbang, okey, dapat mengeratkan hubungan antara Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak lah. Okey, mungkin waktu PKP ni tak ada penerbangan yang pergi lah. Okey, banyak juga cikgu-cikgu kita yang berada di Semenanjung bekerja di Sabah atau Sarawak. Begitu juga cikgu-cikgu Sarawak, cikgu-cikgu kita yang berada di berasal Sarawak kerja di Sabah. Sarawak kerja di Semenanjung. Okey, orang Sabah kerja di Semenanjung sama. Okey. Sebagai contohnya Cikgu Datu. Cikgu Datu orang Sabah kerja di Kulim. Contoh, jangan kau buat dalam exam macam tu pula. Okey. Jadi integrasi nasional ni adalah satu langkah kerajaan lah, bagaimana kita nak mufakatkan, okey, antara Semenanjung, Sarawak dan juga Sabah lah. Okey, baik. Kemudian meningkatkan darjah ketersemayaan, sama juga macam pengangkutan darat, iaitu membawa penumpang, mengangkut barangan, menggalakkan pelancongan, menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar, okey, dan juga menjimatkan masa perjalanan. Okey, macam kelas sebelum ni cikgu cakap jangan jawab memendekkan jarak perjalanan. Okey, jarak perjalanan kita tak boleh pendekkan. Okey, kita hanya boleh pendekkan masa perjalanan lah. Okey. Jadi kalau tengok kat integrasi nasional dapat mengukuhkan dan mempertingkatkan perpaduan serta keharmonian masyarakat. Okey. Okey, last sekali. Kepentingan pengangkutan air. Okey. Jadi kita lebih fokus pengangkutan air ni kepada Sabah dan Sarawak lah. Okey, begitu juga Semenanjung pun ada juga. Okey, tapi lebih kepada Sabah Sarawak sebab pengangkutan utamanya adalah melalui pengangkutan air lah di Sarawak lah. Okey, di mana menghubungkan kawasan-kawasan pedalaman, mengangkut barang pukal dan penumpang daripada kawasan pedalaman ke bandar. Contohnya Sungai Rajang dan juga Sungai Kinabatangan. Ini contoh. Okey, dalam bab yang sebelum ni aku tunjukkan juga kamu bagaimana menggunakan boat express. Okey, penduduk daripada Sibu boleh pergi ke Kapit, jaraknya dalam berapa ratus kilometer dengan mudah lah dengan menggunakan boat express ini. Okey, berbanding menggunakan jalan darat. Okey, kemudian membawa penumpang dan barangan, membawa pelancong ke destinasi pelancongan, contohnya Sungai Tembeling Pahang untuk bawa pelancong ke Taman Negara. Okey, jadi ini adalah contoh bagaimana ini adalah contoh lah. Ini adalah bot pelancong. Okey, maksudnya kalau kita nak pergi ke Taman Negara, kita boleh melalui Sungai Tembeling. Ini adalah salah satu akses yang ada pun. Okey, ke Taman Negara lah, selain daripada menyusur hutan lah, tapi ini paling mudah sekali. Kita ikut naik bot ni, okey, melalui Sungai Tembeling ni boleh terus pergi ke Taman Negara Pahang lah. Okey, ni contoh ni contoh Sungai Tembeling. Ini adalah contoh Sungai Tembeling lah. Okey, baik. Membawa barangan contohnya perkhidmatan feri Labuan Menumbuk dan perkhidmatan bot seperti ke Pulau Tioman, Pahang dan juga Pulau Langkawi Kedah. Okey. Labuan ni adalah kawasan bebas cukai. Okey, kalau kamu tak pernah pergi ataupun tak pernah tahu pasal Labuan ni adalah pulau bebas cukai. Okey, macam Langkawi jugalah. Okey, macam Langkawi juga. Okey, sama macam Langkawi. Harga barang murah dan sebagainya, tapi kita boleh akses ke Labuan ini menggunakan feri Labuan, okey, dan juga Menumbuk di Sabah. Okey, maksudnya kita naik daripada Menumbuk di Sabah, okey, kita boleh pergi ke Labuan lah. Okey. Sekejap cikgu tunjukkan gambar dia. Cikgu rasa cikgu ada kisah okey. Bukan sana.
Ni. Ini contoh feri. Inilah feri daripada Labuan Menumbuk. Okey. Nama kawasan tu Menumbuk. Okey. Jadi di Sabah itu, Menumbuk di Sabah itu, jadi mereka boleh akses naik feri ni lah. Okey, boleh muatkan penumpang jalan kaki ke, motor ke, dengan kenderaan sekali. Ni contoh dia. Okey, tambang cikgu tak ingat lah. Kamu boleh Google nanti. Okey. Seterusnya, mengendalikan pengurusan perdagangan, import dan ekspor dengan negara luar, contohnya melalui Pelabuhan Kelang di Selangor. Ini adalah pintu masuk utama kita, negara kita lah. Pelabuhan Kelang. Okey, port ataupun pelabuhan yang terbesar di negara kita. Kemudian kita ada Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar di Sabah dan juga Pelabuhan Kuching di Sarawak lah. Okey, kos pengangkutan lebih murah serta penyediaan ruang kargo yang luas bagi mengangkut barangan bukan. Barangan bukan ni barangan yang diangkut dengan jumlah yang banyak lah. Okey, jadi ini adalah contoh soalan-soalan lah. Okey, soalan-soalan dalam exam macam ni lah contoh dia. Okey, mari kita baca. Perkembangan pengangkutan udara telah menyebabkan kerajaan membina KLA bagi menampung keperluan KLA yang sedia ada. Okey, bina KLA 2 bagi menampung keperluan KLA yang sedia ada. Mengapakah industri ini berkembang pesat di Malaysia? Banyaklah. Okey. Antara contohnya adalah sebabkan oleh bidang pelancongan. Okey, kegiatan ekonomi menyebabkan banyak penerbangan luar yang masuk. Okey, ataupun kita terpaksa hantar barang, ekspor barang, import ekspor ke luar negara. Okey. Jadi kamu boleh jawablah soalan-soalan yang macam ni, okey, dengan apa yang cikgu dah ajar tadi lah. Okey, mengapakah pengangkutan air penting kepada penduduk di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak? Okey. Jadi kamu boleh jawab disebabkan oleh kurangnya jaringan pengangkutan darat. Dia disebabkan apa? Disebabkan apa? Di kawasan pedalaman Sabah Sarawak sebabkan apa? Disebabkan oleh kawasan di kawasan pedalaman ni kawasan yang berhutan tebal, bergunung ganang dan juga kawasan yang berpaya. Jadi menyebabkan sukar untuk dibina jaringan jalan raya lah. Okey. Jadi sebab itu, dan juga yang kedua adalah sebabkan oleh terdapat banyak sungai-sungai yang besar dan panjang di Sabah dan Sarawak. Okey, contohnya adalah Sungai Rajang. Okey, kemudian kita ada Sungai Kinabatangan, Sungai Baram. Ini antara contoh-contoh sungai yang panjang dan juga lebar lah. Jadi dengan menggunakan pengangkutan air ini lagi mudah untuk akses ke kawasan-kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak lah. Contoh kawasan pedalaman di Sarawak adalah seperti Belaga. Okey, itu contoh kawasan-kawasan pedalaman lah di Sarawak. Okey, baik. Jadi setakat ini saja kelas untuk hari ini, pendek saja. Jadi kita akan sambung pada kelas minggu hadapan, iaitu kepentingan pengangkutan awam dan juga pengangkutan lestari. Jadi cikgu ulang balik apa yang kita dah belajar hari ini. Kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan. Yang pertama kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan. Ada 4 saja. Bentuk muka bumi, kemajuan teknologi, okey, dasar kerajaan dan juga kegiatan ekonomi. Okey, keempat faktor ni mempengaruhi jaringan pengangkutan. Okey. Kemudian hari ini juga kita belajar tentang kepentingan pengangkutan darat, okey, kepentingan pengangkutan air dan juga kepentingan pengangkutan udara. Jadi setakat itu saja kelas untuk hari ini. Jadi jangan lupa tengok, cek kamu punya tim, dan juga kita telah sediakan soalan ujian formatif untuk kamu. Jadi tolong jawab, okey, berlandaskan kepada soalan-soalan kelas kita pada hari inilah, insya-Allah. Jadi cikgu doakan kamu semoga terus bersemangat, okey, untuk menghadapi kelas-kelas yang lain lah. Itu saja daripada cikgu. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup geografi. Bye bye.